bersua kembali dalam BIS Malaysia. Saudara, pengukuhan harga emas dilihat sebagai alat pelaburan jangka panjang dan semakin menarik orang ramai membelinya, sekaligus menawarkan prospek jualan yang baik. Dalam keadaan pasaran ekonomi dunia yang tidak menentu, pelaburan emas dan perak menawarkan pulangan jangka panjang yang lebih lumayan. Pelaburan dengan kadar susut nilai yang rendah memberi pulangan yang lebih menguntungkan kepada para pelabur. Public Gold telah bertapak di Malaysia sejak tahun 2008. Pada ketika itu, Public Gold hanya terdapat di Bukit Jambul, Pulau Pinang dan Lebuh Bishop juga di Pulau Pinang. Hari ini, Rendah Niaga akan bersama dengan pengasas dan pengerusi Public Gold, iaitu Yang Berbahagia Datuk Louis Ng Chun Hao yang sudah pun berada di studio pada petang ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Sejak tahun 2008 telah menceburi bidang perdagangan emas fizikal ni ya Datuk. Jadi boleh terangkan sedikit latar belakang Datuk kepada kami. Saya sebagai seorang jurutera elektrikal. So dalam tahun 2005 I joined as a demiser. So seorang saham broker. So lepas saham broker itu saya rasa saham dia akan tak berapa bagus, naik dunia turun, naik turun. So saya rasa ini emas komoditi dia akan bergerak lebih bagus. Dia ni inverted. Kalau saham turun, emas akan naik. So the proof to be true. Pandangan saya, itu foresight saya from 701 onward, 01 sampai tahun 12 ini, dia sudah tiap-tiap tahun naik. Tiap-tiap tahun naik. Dia minimum yang kenaikan satu tahun 18%. So ada 18%, ada 20%, ada 25%. So bagi orang yang labur emas semenjak 01 ini, mereka mendapat keuntungan yang amat lumayan kalau dibandingkan dengan tiap-tiap aset pelaburan yang lain. Kalau nak dibandingkan emas dengan perak? Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Emas dia bergerak dari 1 ounce 270 hingga 1,007 hari ini. So perak pula dari 5 USD 1 ounce bergerak ke 32 hari ini. So dia kenaikan pelatusan yang lebih kurang 600%. So berlipatkan di 6 kali ganda kalau disimpan di tahun 01 ni. Jadi eloklah kalau kita simpan emas kerana harga emas tu akan terus naik, tidak akan jatuh. Jadi apakah produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Public Gold? Public Gold setakat ini kita punya produk banyak full spread lah. Kita ada dinamas, ada jongkong emas, ada jongkong perak, ada dirham ini perak punya dirham. So kita punya produk consider full spread. Kalau dibanding dengan Malaysia ni niaga emas yang lain, I think Public Gold merupakan satu company yang agak far-sighted, stabil dan lebih jauh pergerakan daripada company-company yang lain. Kita bukan setakat jual beli emas macam konvensional. Kita incorporate ini internet, website, ini mobile app. Semua pelanggan Public Gold ni, mereka tengok harga emas ni cantik, mereka anytime boleh lock itu harga, besok bangin duit pergi ambil emas. So secara kita online saja. Online. So kita sudah incorporate teknologi dalam perniagaan emas ini untuk memulakan pelanggan Public Gold ni untuk jual beli atau trading ini emas. So Public Gold yang business model merupakan pertama di Malaysia. Dan saya agak dalam dunia kita pertama. Jadi boleh online di telefon bimbit dan sebagainya. Sebab harga emas ni dia tiap-tiap 24 hour dia trading. Dia Malaysia stop, dalam dunia dia tak akan stop. Dan Malaysia stop, dia akan trade di London stop, dia akan trade di New York. New York stop, dia pusing balik ke Japan. So ini 24 hour. So bagi pelanggan mereka kalau yang dia trade dengan Public Gold ni, mereka boleh mengambil kesempatan. Kalau lewat malam harga emas menjunam, mereka boleh lapai itu harga. Ini merupakan satu kita boleh jual beli 24 jam. 24 jam. 7 day a week. Walaupun harga emas sudah tutup during weekend, tapi Public Gold punya harga ala kat sana. So pelanggan boleh jual, boleh beli dengan berapa banyak cawangan sekarang ni Public Gold sekarang di Malaysia? dalam
masa yang singkat 5 tahun ni, Public Gold sudah berkembang ke seluruh Malaysia. Kita ada 18 branches. 18 branches seluruh Malaysia. Almost every state, setiap negeri kita ada kita punya branch. Kita sampai ke KK, kita sampai ke Kuching, kita sampai ke JB, kita naik atas sampai Alor-Setar. Bila nak sampai ke negara-negara jiran? Ya, sekarang dalam proses perbincangan. Lagi 2 minggu saya akan pergi Vietnam, sembang dengan Vietnam yang keluar bank untuk saya punya business model, copy kat sana, guna dia punya pelanggan yang base, sudah boleh take off. So, this is the second phase, fasa yang kedua bagi Public Gold untuk bergerak keluar dari Pala Malaysia. We are talking to even Singapore, Brunei, kita sudah pergi buat seminar ke sana lah. So memang kita sudah pelanggan di rantau ini. Baik, boleh Datuk berikan sedikit pandangan berkenaan isu pelaburan emas yang berlaku baru-baru ini. Ada juga syarikat-syarikat yang telah disenarai hitamkan dan sebagainya. Bagaimana agaknya boleh Datuk terangkan kepada kami cara atau bagaimana untuk membeli emas yang tulen dan mendapat sijil yang sah dan tidak berlaku sebarang penipuan apabila seseorang itu ingin melabur di dalam emas dan perak, Datuk? Okey, kita meninjau balik apa yang sedang berlaku 2-3 bulan yang lepas oleh negara ini adalah alert list, iaitu list yang berwaspada, dia sebagai warning untuk pelanggan-pelanggan. So kalau kita teliti, bank negara dia sangat concern, dia sangat concern ini kalau itu company ada bagi sebarang jenis return kepulangan tiap-tiap bulan. So dalam BAFIA Act, Banking and Finance Institutional Act Malaysia ni, hanya bank dengan finance institute boleh bagi ini interest. So kalau company-company niaga yang lain, tak kisah emas ke, harni ke, kalau you jual satu barang, you mesti pegang barang itu. You mesti pegang barang itu. Lagi itu company sebenarnya tak boleh bagi dalam bentuk kepulangan tiap-tiap bulan. So bank negara sangat concern, as my understanding, for this type of company. So ini selalu rasa tak berapa mungkin tiap-tiap bulan itu company boleh generate yang begitu lumayan ya return, 2.5% hingga 3%. Ini bagi pakar atau ekonomi, pakar finance, mereka akan ragu ke atas ini pelaburan macam sejenis inilah. Jadi modus operandi Public Gold, bagaimana ketelusan kalau seorang itu nak membeli atau melabur di dalam emas di Public Gold? Bagi Public Gold punya trading business model sangat terus dan terang. Itu harga kita papar dalam kita punya web tiap-tiap 24 hours a day. It's not a problem. So you beli Public Gold punya barang, you tempat itu harga, you bank into it, you boleh pergi walk into office ambil itu barang. Kita selalu encourage galakkan pelanggan beli emas cepat-cepat, mai bank in duit, ambil itu barang pergi simpan. Tak boleh beli emas dulu dan kemudian bayar duit. You ambil barang tak boleh. Bayar pelanggan akan hilang. Dia melesap dalam dunia ini. So itu merupakan satu perkara tak mungkin. Sebab emas ini tapi kesahihan itu tulen dari Public Gold. So bagi company yang kena di bank rate oleh bank negara, keturunan emas setakat ini tak ada masalah. Dia bukan sebab bank negara rate them, bukan sebab dia punya emas tak tulen. Ini tak pernah, setahu saya tak pernah berlaku lagi di syarikat-syarikat pelaburan emas macam tu. So itu yang important. So bagi pelanggan kita nasihat, masukkan duit, pergi ke cawangan Public Gold, dapatkan emas atau perak yang telah yang ditempahkan. Ada sijil, ada sijil kita punya keturunan, ada disahkan oleh itu seorang kemis itu jurutera kimia yang disahkan oleh SIRIM. Dalam keadaan krisis ekonomi dunia yang berlaku ni, adakah ekonomi Malaysia akan terjejas akibat daripada krisis ekonomi dunia, dan adakah Datuk berpendapat bahawa pelaburan emas adalah yang paling selamat setakat ini? Bagi seorang peniaga emas, saya memang sarankan pelanggan-pelanggan atau
ada orang-orang kaya di Malaysia, ada duit. So simpan sedikit dia punya aset. Sebagai yang disarankan oleh Tun Dr. Mahathir kita, jadi emas merupakan penyimpan kekayaan yang paling bagus kalau dibanding dengan mata wang kertas. Sebab mata wang kertas ni semenjak 1971 mereka boleh dicetak sewenang-wenangnya, seperti sekarang yang berlaku di QE1, QE2, QE3. QE3 belum habis, QE3 itu quantitative easing. Belum habis, mereka akan keluar lagi semalam saja lagi. Itu bank menakir sudah announce nak tambah lagi wang 60 billion untuk beli dia punya itu bond, treasury bill. Merupakan ini dia akan flood market ni. Betul. Bagi banjirkan ini market dengan wang-wang kertas yang ada berlaku inflasi so dia dalam 2-3 tahun yang lepas kita tengok property di Malaysia ni, either di Penang, Johor atau Kuala Lumpur, dia melambung. Betul. 30%, 50% naik macam tu. Sebab apa? Sebab ini QE2, QE3 di Amerika Serikat. So ini merupakan satu masalah yang agak besar dan agak serius untuk ekonomi, pakar ekonomi, bank negara atau central bank untuk selesaikan. Tapi bagi pengetahuan saya atau my knowledge ini, sebab sekarang itu debt hutang negara, hutang peribadi ini sudah melambung dari keupayaan personal, keupayaan negara untuk bayar balik. So kita tengok Greek, tengok Spain ni semua masalah sebab mereka sudah terlalu belanja wang yang InsyaAllah kita di Malaysia masih lagi berada dalam keadaan Malaysia masih okey. Malaysia at the moment is 53%. So so is we in control, and then baik. Datuk, Public Gold akan disenaraikan di Bursa Malaysia. Saya dengar ura-uranya, adakah itu satu target? Ya, itu memang target sebagai founder Public Gold ini. Itu merupakan target tahun ini. Kita sudah rancang last year punya result. So kita target dalam 2014. Hopefully the best time is September. This is the most beautiful timing. Yang paling singkat. Kita ada 3 tahun punya track record. Berapa 20 million punya profit. Kita boleh list dalam bursa saham papan utama. 2014. 2014. Ada itu setahun memang lagi. kita punya target. Yes. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi kepada kami tentang betapa pentingnya pelaburan, terutamanya pelaburan emas fizikal ni. Fizikal. Dan semoga Public Gold akan terus menjadi salah satu daripada syarikat pengeluar emas yang tersohor dan satu hari nanti mungkin di negara Asia dan juga di seluruh dunia. Selamat maju jaya dari kami di Bisnes Malaysia. Thank you very much. Terima kasih. Hope we can do it. Thank you. Saudara, dengan randau niaga itu tadi, sekian dahulu Bis Malaysia untuk hari ini. Teruskan menonton rancangan menarik di RTM. Saya Hazlan Abdul Aziz. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Moga-moga Malaysia akan memenangi Piala AFF Suzuki Cup 2012. Kita jumpa lagi.